Bukan mudah untuk bertanding di peringkat antarabangsa. Banyak usaha, disiplin dan perancangan diperlukan. Apatah lagi bertanding di Sukan Olimpik dan Paralimpik. Ada juga semacam tekanan untuk mengharumkan nama negara. Kali ini saya mengajak anda mengenali beberapa atlet negara yang akan bertanding dalam Sukan Olimpik dan Paralimpik tahun ini. Kita selami naluri mereka dan pada masa yang sama cuba fahami apa yang mendorong mereka untuk terus mengejar impian Tokyo. Tanya Kira kena telah berjaya melayakkan diri ke Sukan Olimpik bagi Sukan Lawan Pedang ya. Apakah ini telah menjadi impian Kira selama ini? Saya rasa kebanyakan budak kecil yang menonton Sukan Olimpik di televisyen, mereka juga ada impian untuk menjadi seorang Olimpian. Jadi saya rasa saya tidak terlalu berbeza daripada mereka. Saya juga ingin menjadi seorang Olimpian dari kecil juga. Kenapa Sukan Lawan Pedang ni yang menjadi tarikan pada Kira? Sejak kecil saya suka bermain sukan. Jadi saya sudah mencuba berbagai sukan yang ada. Jadi apabila saya mengenali tentang Sukan Lawan Pedang ini, apabila saya mencuba, saya rasa ia adalah sukan yang unik dan tidak ramai orang pernah mencuba. Jadi saya ingin mencuba dan sampai sekarang saya amat minat sukan ini. Bagaimana persiapan Kira sejauh ini? Sekarang jurulatih saya dengan saya kita banyak memberi tumpuan kepada aspek fizikal kerana saya rasa yang aspek fizikal dan mental terutamanya sekali di tahap setinggi Olimpik ini ia amat penting. Jadi kami amat berfokus untuk aspek-aspek ini dan untuk memperbaiki tahap mental dan fizikal saya. Selain Kira, ada lagi sebilangan atlet negara yang akan menyertai Sukan Olimpik buat pertama kalinya tahun ini. Kami pasukan FX dari Singapura. Kami berlayar bersama. Tokyo 2020 adalah Sukan Olimpik yang pertama buat kami. Saya Cecilia. Saya Kimberly dan kami sudah berlayar bersama sejak 6 tahun lalu. Cita-cita mereka ternyata tinggi. Kelas kapal layar ini agak mencabar. Bila angin kencang, ia seolah-olah anda bertarung dengan kapal. Ya, Ia bergantung kepada siapa yang berkuasa. Jika kapal menguasai anda anda boleh terbalik. Atau bila anda melanggar sesuatu. Melanggar sesuatu yang lebih menakutkan kerana anda boleh tercampak. Tapi bila sudah terbiasa dalam pelbagai keadaan cuaca, anda akan rasa seronok kerana kelajuan kapal ini sangat menakjubkan. 30. Hampir 30 km sejam. Memang terasa sangat laju, lebih-lebih lagi bila tiada apa yang dapat melindungi. Hanya tali dan anda sahaja. Sepanjang perjalanan kejayaan sukan ini, begitu banyak peluang dan pengalaman yang kami timba. Ia sungguh berharga. Sukan ini membolehkan kami selalu keluar negara, dapat berjumpa dengan orang dari pelbagai latar belakang. Ini mendewasakan kami. Sangat istimewa. Setuju. Nama saya Jonathan. Saya akan bertanding buat pertama kali di acara sukan terjun cantik platform 10 meter lelaki. Dalam pertandingan ini ada 6 gaya terjunan, ada forward, inward, back, reverse, twist dan handstand. Anda tidak boleh hayal ketika melakukannya. Perlu buat banyak keputusan pada saat akhir.
Jonathan ialah peserta terjun cantik pertama Singapura yang layak ke Olimpik. Terjunan back dan reverse yang paling mencabar bagi saya. Bagi terjunan reverse, saya akan buat back somersault sebanyak 2 kali. Dan kaki saya akan menjulur ke arah langit sebelum mencecah air. Untuk terjunan back pula, saya perlu buat 3,5 kali back somersault, menendang kaki ke arah platform sebelum mencecah air. Saya bergantung sepenuhnya pada perasaan. Sukar untuk melihat sekeliling bila sedang berputar dengan pantas. Jangka masanya hanya 3 saat daripada anda terjun dan mencecah air. Fikiran anda tidak boleh melayang, oh selepas ini saya hendak minum bubble tea. Jika fikiran melayang, anda akan buat silap. Anda perlu sentiasa fokus dan inilah yang melelahkan. Perasaan yang paling nikmat adalah selepas anda buat terjunan yang sukar dengan baik. Perasaan pencapaian itu sungguh menakjubkan. Saya Sophie, seorang perenang para. Ini kali pertama saya bertanding di Sukan Paralimpik dalam acara kuat dada 100 meter. Acara kuat dada 100 meter sangat teknikal dan mudah membuat seseorang perenang itu disingkirkan. Antara peraturannya, kami hanya dibenarkan 1 tarikan tangan penuh dan 1 tendangan dolphin. Kami perlu mengikut aturan tendangan kaki dan pergerakan tangan yang sudah ditentukan. Jika kita tidak mematuhi aturannya, kita boleh disingkirkan. Tangan dan kaki yang tidak digerakkan secara serentak juga boleh mengakibatkan kita terkeluar daripada pertandingan. Memang banyak peraturan untuk acara renang kuat dada. Sophie ialah perenang wanita cacat penglihatan pertama yang mewakili Singapura di Sukan Paralimpik. Bila kita berenang tanpa penglihatan, kita perlu mengira jumlah kuak. Ini sangat penting dan saya melakukannya setiap kali semasa latihan. Sudah banyak kali kepala saya terhantuk dan tangan saya terpukul dinding kolam. Semua kerana tersalah kira dan juga kerana tidak dapat melihat bendera. Bila saya menyertai pasukan negara pada 2015, ia membakar semangat saya untuk melakukan lebih daripada yang termampu. Saya mahu membuktikan pada semua, tidak semestinya kerana saya cacat penglihatan, saya tidak boleh menyumbang. Bahkan, saya boleh menyumbang lebih daripada yang dijangkakan. Ini pegangan hidup saya dan dalam sukan juga. Saya Steve T. Saya akan bertanding dalam sukan lumba basikal untuk acara trek dan jalan raya Paralimpik buat pertama kalinya. Acara utama kami ialah individual pursuit di velodrome. Setiap pusingan 250 meter dan kami perlu mengelilingi 16 pusingan. Acara individual pursuit ini menguji daya ketahanan pelumba. Jadi cabarannya adalah untuk menguasai pemikiran kita. Untuk acara perlumbaan jalan raya, jarak bagi ujian percubaan masa dalam lingkungan 21 hingga 40 km. Steve cacat penglihatan bersama pengemudinya yang celik, Ang Ki Ming, mereka menjadi pasangan pelumba basikal tandem yang pertama dari Singapura untuk bertanding di Paralimpik. Dia membantu mengawal basikal dan membuat keputusan taktikal. Saya pula seperti enjin basikal. Bersama, kami akan mengayuh sekuat mungkin untuk sampai ke garisan penamat. Push it away. Last one. Pada awal 2020, para atlet sudah mula gigih berlatih untuk Sukan Olimpik dan Paralimpik yang dijadual pada pertengahan tahun. Kemudian, muncul pula berita tentang satu penularan virus. Pada Mac 2020, COVID-19 diisytihar satu pandemik. In news just in, the Tokyo Olympics are to be postponed. Berita dari IOC itu begitu mengejutkan.
semua orang tidak keruan. Saya rasa jengkil kerana ia merosakkan rancangan saya. Kini, pertandingan adalah semasa semester terakhir pengajian saya. Lebih mencabar. Kami berasa lega sebenarnya kerana waktu itu kami terlalu tertekan. Sukan Olimpik bertambah dekat dan kami pun belum bersedia sepenuhnya. Kira lihat penundaan Sukan Olimpik dari tahun lepas ke tahun ini satu hikmah? Tahun lalu saya tidak merasa begitu sedia. Tapi sekarang saya ada lebih masa untuk memperbaiki tahap fizikal saya, tahap mental saya juga. Jadi saya lebih bersedia sekarang. Adakah ini perkakas lengkap seorang atlet sukan lawan pedang? Untuk seorang atlet lawan pedang, kita ada pakaian nisul dan juga mask dan lawan pedang. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, adakah pedang ini tajam atau tidak? Pedang ini tidak tajam. Ia boleh ditekan. Jadi apabila ia ditekan, ada wire di sini yang dikeluar di sini. Dan apabila ia ditekan, akan lihat markah yang Berapa banyak pedang yang anda ada dalam koleksi anda? Saya sendiri ada hampir 3 atau 4. Selalunya satu pedang boleh digunakan sepanjang 2 tahun. Pandemik COVID-19 telah menjadi satu hambatan besar bagi para atlet. Bukan saja Olimpik Tokyo terpaksa ditundakan, malah sekatan-sekatan yang dikenakan bagi mengekang penularan seperti circuit breaker juga telah menggenjotkan rutin latihan. Justru, apakah penyesuaian yang terpaksa dibuat agar tahap kecergasan kekal optimal? Situasi COVID ini telah memberikan banyak cabaran kerana sekarang kita hanya boleh berlatih dalam kumpulan yang kecil berbanding dengan sebelum COVID ini. Dengan kumpulan yang kecil ini, kita tidak boleh berlatih dengan bersungguh-sungguh kerana tidak ramai orang. Jadi kini kita banyak memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang mental yang boleh memperbaiki saya. Apa penyesuaian yang Kiria perlu buatlah pada rutin latihan semasa tempoh circuit breaker dahulu? Pada masa itu, kita tidak boleh berlatih dengan orang lain. Jadi sebanyak mungkin kita berlatih bersama-sama menggunakan teknologi macam Zoom. Itu saya juga berlari dengan banyak kali. Pada masa itu, kita juga banyak memberi tumpuan kepada video analisis untuk menonton pertandingan-pertandingan lawan pedang yang sudah. Untuk membendung COVID-19, tempoh circuit breaker dikuatkuasakan di Singapura pada awal April 2020. Kemudahan sukan antara tempat yang diarah tutup. Kami bawa pulang beberapa tikar senaman. Jurulatih mengatur jadual latihan kami. Saya sertai sesi Zoom dengan jurulatih gym saya 3 kali seminggu dan buat senaman sendiri. Program latihan saya diubah kepada jenis aerobik untuk bina daya ketahanan. Misalnya 4,5 jam saya mengayuh. Sungguh mencabar, menguji ketahanan minda juga. Masa yang sangat baik untuk bina kekuatan dan buat senaman kardio. Ya, Semasa circuit breaker, kami juga tonton perlumbaan lama untuk mengkaji data. Ini adalah data yang dikumpul seperti maklumat tentang kelajuan dan sebagainya. Amat berharga dan berguna untuk kami perbaiki prestasi. Namun, sukar untuk mengasah ketahanan mental. Sebaik saja ia ditundakan, saya terus rileks. Tiada motivasi langsung untuk berlatih. Perlu paksa diri. Cabaran utama semasa circuit breaker ialah kurangnya motivasi.
Bila berlatih sendirian, saya rasa tidak perlu berlatih bersungguh-sungguh sangat. Bila berlatih bersama teman sepasukan, saya rasa lebih bersemangat. Tidak rasa terlalu sendirian. What sort of adjustments do you have to make to Kyria's routine training sessions during the circuit breaker and the recent heightened alert? Kami menjalankan banyak kelas melalui Zoom semasa circuit breaker dan kebanyakannya bertujuan untuk meningkatkan kecergasan Kyria. Kami belajar aspek-aspek teori juga dan mengkaji video pertandingan lama untuk memahami pihak lawan. Pendekatan ini berhasil kerana sukan ini memerlukan persiapan dari segi taktik dan mental juga. Pada bulan Jun 2020, circuit breaker ditarik balik dan para atlet boleh berlatih di tempat-tempat tertentu. Selepas circuit breaker, kurang rasa seronok kerana kami perlu mula semula dari peringkat awal. Kami tumpu pada asas latihan untuk mengembalikan tahap kecergasan. Secara keseluruhannya, semua okey. Cuma saya lupa bagaimana kuatnya impak apabila saya terjun dan mencecah air. Sophie juga mula berlatih semula di kolam renang dan di gym. Senaman yang saya buat di rumah agak berkesan. Saya dapat bangkit semula dan kembali berlatih gigih dengan catatan masa yang lebih baik. Saya rasa lebih terdorong. Kita reverse. Rotate pen. Steve juga tidak sabar untuk kembali berlatih. Saya gembira dapat kembali berlatih. Selepas beberapa sesi latihan pertama, saya dapat capai tahap kecergasan seperti sebelum circuit breaker. Kimberly dan Cecilia juga tidak bermasalah berlayar semula. Pada hari pertama kembali berlatih, kami agak beruntung. Cuaca tidak terlalu panas dan keadaan berangin. Ya, Tidak seperti yang kami jangkakan. ya. Kami tidak mahu terlalu menekan diri, mahu berseronok sahaja. Lagipun, ia baru hari pertama kami kembali berlatih. Ya, ia lebih seronok daripada yang kami jangkakan. Lebih seronok. Kami tidak sedar betapa rindunya kami dengan sukan ini sehingga kami kembali berlatih. Oh, wow. Ya. Menjelang September, semua atlet sudah membiasakan diri dengan latihan intensif. Saya hadiri lebih banyak sesi gym sekarang. Memang penat ikut jadual latihan sekarang. Bukan mudah bangun jam 4.30 pagi 4 kali seminggu. Tapi saya lebih bermotivasi dan saya lihat tujuan dalam latihan ini dan ia memberhasilkan. And every time you have the opportunity to perform it. Sophie sudah lama tidak berenang. Bila dia kembali berlatih, pada mulanya dia gairah dan ini memudahkan latihan. Tapi bila tiba bulan September, kami menemui jalan buntu bila dia kelihatan sudah kurang cergas. Dan ini disebabkan terganggunya latihan semasa circuit breaker kerana latihan tidak konsisten pada waktu itu dan semasa permulaan fasa 2. Ready? 3, 2, 1, go. Jonathan menunjukkan kemajuan yang baik. Setiap kali berhenti berlatih, kami perlu mula dari asas mula. Jadi kami melatih sekali lagi untuk buat 1 terjunan, 1.5 somersault, 2.5 somersault dan sebagainya. Kerana sukan terjun cantik ini bergantung kepada memori otot. Saya sudah dapat melakukan semula semua gaya terjunan dalam pertandingan ini. Saya cuma perlu mencantikkannya saja. Untuk itu, saya perlu buat berulang kali. Namun, tumpuan Jonathan bukan pada sukan Olimpik sahaja. Dia baru mula pengajian tahun akhir kursus seni bina di universiti dan terpaksa membahagikan masa belajar dan berlatih sehingga 18 jam seminggu. Yeah. So some examples are like flyer and like NBA and skydiving.
Keprihatinan utama saya ialah pengurusan masa dan tenaga. Kadang-kala selepas latihan, saya tidak ada tenaga untuk buat kerja sekolah. Tapi saya masih perlu melakukannya. Bila saya bertanding di Olimpik nanti, pengajian saya masih diteruskan. Jadi saya perlu menyesuaikan diri dan buat persiapan. Jonathan bimbang. Kadang-kala bila dia belajar hingga larut malam atau perlu menyerahkan kerja sekolah dan mahu lebih banyak masa, dia akan beritahu saya. Saya akan ambil kira jadual pengajiannya dan membuat penyesuaian pada intensiti latihan. Sejauh ini latihannya tidak terganggu kerana dia masih boleh berlatih 5 kali seminggu. Pastinya ia bukan sesuatu yang mudah bagi Kiria ya, seorang pelajar sepenuh masa dan kini perlu berlatih bersungguh-sungguh untuk Sukan Olimpik. Sebagai seorang bapa, apa peranan yang anda mainkan untuk membantu Kiria menghadapi segala cabaran ini? Saya selalu menegaskan apa dia punya prioriti lah. Ya. Jadi dalam setiap latihan juga saya selalu menekankan pada dia yang your priority, sometimes akademik pun perlu, sukan pun perlu. Jadi sebagai seorang ayah, saya selalu hantar dia pulang, ambil dia pulang supaya dia dapat membagikan masa dalam akademik dan juga sukan ini. Jadi bila anda mula lihat Kiria ni benar-benar berbakat dalam sukan lawan pedang ni? Tak salah saya dalam beliau berumur 10 tahun. Sejak itu, dalam 1 tahun pertama, dia sudah memenangi banyak pingat lah. Jadi kami dah lihat bakatnya. Tapi saya selalu menekankan kalau bakat aja tak boleh pergi jauh lah. Tapi dia harus bekerja keras. Para pelayar negara ini pula menghabiskan lebih 20 jam berlatih di gym dan di laut. Namun, ini masih belum mencukupi. Cabaran terbesar ialah untuk kembali ke Portugal. Ya. Kerana kami perlu berlumba dan kami perlukan keadaan angin yang lebih kencang. Kapal layar kami amat laju dan ruang di East Coast tidak cukup untuk latihan kami. Kapal-kapal besar yang terdapat di sekeliling laut East Coast biasanya menghadang angin dan ombak. Sementara itu, Steve menghadapi satu rintangan besar. Ketika mencangkung dengan barbel, saya berasa sakit di bahagian belakang. Sukar untuk saya melakukan senaman itu. Ahli fisioterapi dan doktor kata saya mengalami ketegangan otot di bahagian belakang saya. Malang tidak berbau. 3 minggu kemudian, Steve mengalami satu lagi kecederaan. Saya berasa sakit amat sangat di bahagian hamstring saya. Saya terus hilang imbangan dan jatuh. Terasa sakit sangat. Sejak itulah kondisi saya semakin teruk. Kecederaan boleh berlaku bila sesaat sahaja kita hilang tumpuan atau bila postur kita salah atau kita tidak menggerakkan otot-otot dengan betul. Apakah saya bimbang? Sudah semestinya. Saya bimbang tentang kemaslahatan dan proses penyembuhannya. Itu yang paling utama. Berdasarkan laporan imbasan MRI, doktor di CGH kata saya ada masalah slip disc di tulang belakang bawah saya. Buat pertama kalinya, Steve cedera teruk sebegini. Doktor sarankan dia dibedah. Setiap pembedahan ada risikonya. Itu yang buat saya bimbang. Bila pandemik mula terkawal dan keadaan beransur-ansur kembali seperti biasa, para atlet terus bangkit dan langsung tidak berlengah. Mereka mahu mengejar masa yang terbuang dan meneruskan rejim latihan. Namun, ternyata ia tidak semudah yang dijangkakan. Kira dapati sukar untuk kembali berlatih secara intensif selepas circuit breaker tempoh hari.
Selepas circuit breaker amat susah untuk berlatih kerana kita berasa penat lebih cepat. Tapi dengan kawan-kawan sokongan dari mereka dan jurulatih kami juga, kita dapat berlatih dengan bersungguh-sungguh. Dan ia amat berbanding dengan circuit breaker, latihan-latihan kami tidak begitu membosankan. Seperti Jonathan, Kira juga seorang mahasiswa ya. Jadi bagaimana Kira mengimbangi masa pengajian, nak belajar, nak jalani latihan lagi ni? Rakan-rakan saya, mereka telah memberi banyak sokongan, terutamanya sekali apabila saya tidak ada di sekolah kerana saya sedang bertanding di luar negara. Mereka semua selalu menolong saya dengan kerja sekolah. Untuk keluarga saya, sejak saya kecil dan baru saja mula sukan lawang pedang ini, mereka telah banyak mendorong dan mereka juga menolong saya berasa lebih tenang, terutamanya sekali sebelum pertandingan besar seperti qualifiers. Para pelayar akhirnya dapat kelulusan untuk kembali ke Portugal pada pertengahan September. Kami akan ke Portugal. Sudah 6 bulan kami berada di Singapura. Teruja untuk bertemu jurulatih kami semula. Pulang ke pangkalan latihan dengan kondisi yang lebih baik. Steve pula menjalani pembedahan pada masa yang sama. Selepas pembedahan, rasa sakit semakin berkurangan. Sekarang ini, hanya rasa sakit sedikit di bahagian betis dan kebas di bahagian kaki. Nampaknya pembedahan satu sukses. Menjelang hujung Oktober, para pelayar kini sudah 5 minggu berada di Portugal. Mereka berpangkalan di Cascais, 17 km dari ibu kota Lisbon. Bila mereka kembali ke Portugal, saya rasa mereka lebih bersungguh-sungguh. Kerana biasanya, selepas berlatih secara intensif selama hampir 4 tahun, pada tahun terakhir itu anda bukan kurang motivasi, tapi rasa penat secara mental. Tapi sekarang mereka lebih bertenaga semula. Kami pun tidak berlengah lagi dan terus gigih berlatih dan bekerja keras. Dan ini sangat menakjubkan. Sementara itu, penemuan vaksin memberi harapan baru. Untuk pertandingan sukan antarabangsa, saya rasa ya, pengambilan vaksin perlu diwajibkan kerana ada pelawat dari serata dunia. Setiap atlet atau sesiapa sahaja yang terlibat dalam sukan Paralimpik perlu suntikan vaksin dan dikuarantin sebelum bermulanya pertandingan. Vaksinasi sudah tentunya akan membantu, tapi pada masa yang sama juga perlu jaga jarak selamat, jangan bergaul dengan anggota pasukan lain, kuarantin diri. Terpulang pada individu untuk jaga diri dan keselamatan pasukan masing-masing. 2 pelayar negara telah berpindah dari Cascais ke Vilamura, 200 km dari selatan Lisbon. Bom dia. Okay. Jurulatih mereka telah menganjurkan satu perlumbaan persahabatan. Sepanjang 2 hari, para pelayar ini berpeluang berlumba dengan lebih 20 pasukan lain. Banyak pasukan yang menyertai dari Eropah dan juga dari Amerika Selatan. Ya. Sangat memberangsangkan memandangkan ia sewaktu musim COVID-19. Ini penyertaan yang paling ramai dalam masa hampir setengah tahun. Ya. Jadi ia amat menarik. Bila berlumba dengan pasukan lain, pasti kami lebih bersungguh-sungguh. Mahu memberikan yang terbaik, malah lebih daripada itu, kami mahu membuat kemajuan dan belajar daripada mereka juga. Ini yang memberi kami lebih banyak tenaga. Maka itu penting untuk berlatih dengan pasukan lain. Ya. Tapi berbeza pula halnya dengan atlet lain yang tidak dapat keluar negeri.
Antara masalah utama yang dibawa oleh pandemik COVID-19 ialah kurangnya perlumbaan. Susah untuk atlet Singapura kerana kebanyakan perlumbaan utama berlangsung di negara-negara hemisfera utara seperti Amerika, Kanada dan Rusia. Dalam situasi ini, kami tidak boleh berlumba di peringkat antarabangsa. Pada umumnya, jika mahu pupuk atlet lawan pedang peringkat antarabangsa, kita perlu keluar negeri, berlatih dengan lebih banyak dan kadang-kala tinggal seketika di kem-kem latihan di sana. Kami tidak berpeluang berbuat demikian. Boleh dikatakan Kiria ialah atlet sejati Singapura yang dilatih dan dipupuk di tanah air sendiri. Di Singapura, Kiria berlatih dengan rakan-rakan atlet yang lain, lelaki mahupun perempuan. Pada Disember tahun lalu, Majlis Sukan Kurang Upaya Singapura menganjurkan perlumbaan percubaan massa untuk perenang para. Segala usaha Sophie berlatih gigih sepanjang 6 bulan lalu berbaloi. Kali terakhir saya bertanding adalah di kejuaraan dunia di London pada 2019. Jadi sudah lama tidak bertanding. Maka itu semasa perlumbaan percubaan massa pada Disember lalu, saya berasa cemas dan gemetar. Dari segi catatan masa, ada kemajuan. Tapi dari segi teknik, saya belum menguasainya lagi. Jonathan juga sudah bertanding semula. Di kejuaraan sukan terjun cantik kebangsaan, dia mengambil bahagian dalam acara terjun platform berirama lelaki. Disebabkan COVID-19, kami hanya dibenarkan menyertai satu acara. Hari ini saya bertanding dengan rakan sepasukan, Max yang berusia 13 tahun. Prestasi saya seperti yang sudah dijangkakan, pertandingan sebegini mempersiapkan minda kita untuk hadapi pertandingan besar. Ia juga mempersiapkan tubuh kita kerana biasanya bila kita berlatih, kita akan berulang-ulang buat sesuatu gaya itu. Tapi dalam pertandingan, perlu lakukan 6 gaya terjunan yang berbeza-beza pada masa yang sama. Saya rasa prestasinya hari ini agak baik. Saya beri markah 7. Selepas berlatih buat sekian lama, saya rasa pergerakan Jonathan lebih lemah lembut sekarang. Kita masih perlu memperbaikinya lagi. Masih ada peluang untuk memperbaiki pergerakan jari kaki, lutut dan posturnya. So you gotta stand. Sedang atlet lain gigih berlatih, Steve pula masih menjalani pemulihan. Tahap kesakitannya sudah berkurangan. Jadi pergerakan saya juga sudah bertambah baik. Steve mempunyai azam yang kuat untuk pulih cepat. Sebaik sahaja proses pemulihan selesai dan saya kembali cergas untuk berlatih. Saya rasa kedua-dua jurulatih saya akan melakarkan rancangan latihan yang sangat padat. Memang mencabar tetapi juga mengujakan. Banyak ketidakpastian yang berlegar di sekitar acara Olimpik Tokyo tahun ini. Bilangan penonton dihad dan sorakan juga tidak dibenarkan, membayangkan suasana yang sepi di tempat-tempat pertandingan. Mungkinkah acara yang lebih ringkas ini akan kurang membakar semangat para atlet kita untuk bertanding kelak? 3, 2, 1, Happy New Year! Menjelang Januari tahun ini, ramai menaruh harapan situasi COVID-19 akan bertambah baik. Namun, tiada tanda-tanda pandemik bakal berakhir. Persoalan yang berlegar di fikiran atlet kita, apakah Sukan Olimpik akan dibatalkan? Jika Sukan Olimpik dibatalkan, rasanya amat mengecewakan. Kami sudah berlatih gigih sepanjang 6 tahun untuk tujuan itu dan berkecimpung selama 15 tahun dalam sukan layar.
Saya rasa memang amat mengecewakan. Ya, kerana kami sudah bersedia untuk bertanding. Tidak kira bagaimana prestasi kami nanti, sekurang-kurangnya sudah berpeluang untuk mengambil bahagian. Jadi harap-harap ia tidak akan dibatalkan. Sudah semestinya saya kecewa jika Sukan Olimpik dibatalkan, tapi ia di luar kawalan saya. Ini sudah terlintas di fikiran saya. Sedikit sebanyak, saya sudah bersedia. Mungkin hikmahnya ialah saya dapat menamatkan pengajian saya tanpa gangguan. Jika Sukan Olimpik dan Paralimpik dibatalkan, saya akan rasa sangat kecewa. Saya pasti sedih. Tapi saya sedar ada banyak lagi sukan Paralimpik pada masa akan datang. Saya tidak lihat kerjaya sukan saya berakhir di Tokyo, sama ada ia berlangsung atau tidak. Seluruh perjalanan ini adalah untuk saya memajukan diri sebagai seorang atlet. Adakah Kyria berkongsi sentimen dengan para atlet negara yang lain turut rasa kecewa jika Sukan Olimpik ditundahkan sekali lagi? Memang, kerana saya rasa yang saya sekarang ini berada di tahap fizikal yang amat terbaik selama ini. Jadi saya rasa yang jikalau ia ditundahkan lagi, saya tidak tahu jikalau saya akan mendapat tahap yang sama seperti sekarang. Jadi apa rancangan Kyria sekiranya Sukan Olimpik ini ditundahkan sekali lagi ataupun dibatalkan sama sekali? Jikalau ia ditundahkan atau dibatalkan, saya akan teruskan dengan latihan saya kerana ada lebih pertandingan yang akan ada seperti Sukan C dan Sukan Asian. Jadi saya akan terus bekerja keras untuk pertandingan-pertandingan itu. Apa Persediaan ataupun persiapan Kyria bertanding semasa musim pandemik ni? Saya sudah dapat vaksin saya dan apabila di Tokyo, saya juga akan menjalani kuarantin yang ada. Jadi saya tidak berasa begitu bimbang kerana saya rasa yang saya telah membuat apa yang sedaya upaya yang saya boleh. Latihan tetap berjalan meskipun tiada kepastian dan inilah yang dilakukan para pelayar semasa menjalani tempoh notis jangan keluar rumah SHN. Mereka baru pulang dari Portugal setelah visa mereka tamat tempoh. Gym menjadi tempat persinggahan pertama sebaik saja tempoh SHN tamat. Banyak latihan dan perlumbaan sedang berlangsung di Eropah. Ya. Ramai pelayar yang masih di sana. Sebenarnya kami sedang menunggu visa untuk kembali ke Portugal. Sementara itu, Sophie berenang dalam satu lagi perlumbaan percubaan masa. Saya sudah merasai bahang pertandingan. Saya ingat bagaimana rasanya bila berlumba dan saya tidak gemetar. Saya rasa lebih bertenaga. Bila saya rasa bersedia, prestasi saya juga lebih baik. Saya lebih fokus pada perlumbaan. Sophie, 3, 2, 1, let's go. Kuncinya perlu konsisten. Tidak ada formula ajaib dalam sukan renang. Perlu fokus pada setiap sesi latihan. Jika Sophie mahu muncul yang terbaik pada Ogos ini, dia perlu konsisten bekerja keras. Menjelang awal Februari, Steve kembali berlatih seperti biasa. Saya gembira dengan perkembangan saya sekarang. Para jurulatih juga merasakan prestasi saya ada kemajuan. Sebaik saja latihan berbasikal bermula, kami dapat lihat dia semakin berkeyakinan. Bila latihan menjadi lebih intensif dan lebih lama, tubuhnya juga dapat menahan tekanan tersebut. Satu lagi persoalan, bagaimana Sukan Olimpik dan Paralimpik itu akan dianjurkan kelak? The International Olympic Chief has conceded for the first time that spectators may not be allowed. There will be no singing or chanting at the Tokyo Olympics. Cik Rahman rasa terkilan tak yang Cik Rahman tak dapat bersama Kyria semasa Sukan Olimpik nanti? Sudah tentu. Kami semua keluarga lah dan juga rakan-rakan yang terdekat
dan bercadang untuk pergi bersama menyokongnya ke Olimpik. Tapi kerana pandemik ni jadi rancangan kami terbatal lah. Tapi selalunya kami berkomunikasi setiap hari. Kami yakin Kira tahu yang kami semua mengikuti perlawanan-perlawanannya melalui live stream. Saya sendiri tidak begitu minat apabila terdapat ramai orang yang berbising atau penyokong amat berbising. Jadi tahun ini walaupun tidak ada penyokong, saya tahu yang ada kawan-kawan saya di rumah yang akan menyokong saya dari menggunakan teknologi yang ada. Jadi saya tidak berasa begitu terkilan walaupun ia adalah pertama kali saya ke Olimpik. Sejujurnya saya rasa ia lebih baik kerana penonton yang bersorak akan memberi lebih banyak tekanan. Ia akan membantu saya bertanding seperti dalam suasana latihan. Bermakna prestasi saya mungkin lebih baik. Pada umumnya, kapal layar memang sejenis sukan yang kurang penonton. Kebanyakan acara akan disiarkan online. Ada penonton atau tidak banyak bezanya. Ya. Saya tidak rasa sukan Paralimpik yang lebih ringkas akan menjejah saya. Saya sudah biasa berlumba dalam sekitaran yang sepi dan juga yang bising. Pada akhirnya, saya mahu Paralimpik diteruskan. Jika anda lihat dari sudut yang positif, sukan Paralimpik yang lebih ringkas bermakna para atlet boleh bertanding tanpa banyak tekanan dan gangguan. Saya juga dapat lebih fokus. Situasi COVID-19 belum lagi stabil di peringkat dunia. Namun, buat masa ini, tumpuan atlet negara hanyalah pada sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran peribadi yang saya tetapkan ialah memasuki peringkat akhir. Itu yang sedang saya dan jurulatih saya usahakan. Memenangi pingat atau memecah rekod itu satu bonus. Pastinya saya mahu catat masa peribadi terbaik di Paralimpik. Saya mahu buat yang terbaik dalam sejarah kerjaya sukan saya. Sasaran peribadi sama ada capai kedudukan 10 terbaik atau memecahkan rekod masa peribadi terbaik. Satu sasaran saya yang juga sasaran jurulatih saya ialah untuk menempah tempat ke pertandingan separuh akhir. Walaupun saya tidak berjaya kelak, saya berpuas hati kerana dapat bertanding. Ia seolah memberi pengesahan ke atas segala usaha gigih saya sepanjang 10 tahun lalu. Kami akan memberi yang terbaik ketika bertanding di sana nanti. Matlamat kami untuk meraih kedudukan 10 terbaik. Memandangkan ini Olimpik sulung kami, ia satu pencapaian besar. What is the target you have set for Kyria for this Olympics? Kali ini Kyria menyertai pertandingan sebagai atlet lawan pedang dengan ranking terendah kerana ramai lawannya yang jauh lebih berpengalaman. Jadi saya tidak terlalu bimbang sama ada dia mampu memenangi pingat. Saya hanya mahu dia bertanding dengan penuh yakin dan buat yang terbaik. Kalau saya cakap saya tak ada harapan, itu saya bohonglah kan. Walaupun dia tak dapat bawa pulang pingat, tapi asalkan dia dapat menunjukkan persembahan terbaik dan dia dapat menimba pengalaman dan bawa pulang ke Singapura. Saya ingin membuat yang terbaik dan untuk pergi sejauh mungkin dan memenangi beberapa perlawanan. Saya ingin mengharumkan imej Singapura dan juga mendapat lebih experience dari Olimpik ini. Di apa rancangan Kyria pula selepas sukan Olimpik ini? Selepas Olimpik masih ada lebih pertandingan seperti SEA Games dan Asian Games. Jadi saya akan berteruskan dengan latihan saya dan saya akan bekerja keras untuk memenangi pertandingan-pertandingan itu.
Setiap kerja keras pasti ada ganjarannya. Semoga para atlet negara yang akan bertanding dalam Sukan Olimpik dan Paralimpik kali ini menampilkan prestasi terbaik mereka dan sekaligus mencapai impian Tokyo mereka.